Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung lagi perbincangan kita dalam subtopik kawalan hidrolik. Seterusnya kita lihat contoh 1 di muka surat 181 buku teks. Sebuah klinik pergigian menggunakan jek hidrolik untuk menaikkan dan menurunkan kerusi pesakit. Apabila seorang doktor gigi menggunakan daya F1 pada omboh kecil dengan luas keratan rentas A1, kerusi itu dinaikkan ke satu jarak. Baik, ini gambar rajahnya. Kerusi di klinik pergigian. Ini dia omboh X, ya. Ini daya yang dikenakan, daya F1, dan ini ialah luas keratan rentas A1. Ini ialah daya F2 untuk mengangkat kerusi itu, ya, apabila daya F1 dikenakan. Dan ini ialah omboh Y dengan keratan rentas A2. Baik, kita lihat penyelesaian. Proses ini boleh dilihat seperti berikut. Pertama, apabila daya F1 bertindak pada omboh kecil dengan luas keratan rentas A1, tekanan dipindahkan dengan magnitud yang sama ke semua arah dalam bendalih bagi sistem itu. Bila ada satu daya, tekanan yang dipindahkan ke semua arah, magnitudnya adalah sama. Baik, tekanan yang dikenakan pada omboh yang besar dengan luas keratan rentas A2 akan menghasilkan satu daya F2 untuk menaikkan kerusi itu. F2 adalah untuk menaikkan kerusi itu seperti yang saya tunjukkan tadi. Magnitud F2 bergantung pada luas keratan rentas A2. Jadi magnitud daya F2 dia bergantung kepada keratan rentas A2. Seperti yang kita belajar di awal sebelum ni, P1 samaan dengan F1 per A1. Kalau P2 dia bersamaan dengan F2 bahagi dengan A2. Daya F2 bertambah apabila luas keratan rentas A2 bertambah. Ini hubungan di antara luas dengan daya ataupun daya dengan luas. Seterusnya, ia bertindak sebagai pengganda daya, maka daya F2 lebih besar daripada daya F1. Bila keratan rentas A2 bertambah, maka daya di F2 menjadi lebih besar daripada daya F1. Baik, kita tengok hubungan di antara F dengan A seperti yang diterangkan dalam ni. P kita dah belajar sebelum ni. P sama dengan F per A. Oleh itu, F bersamaan dengan P darab dengan A. Jadi itu sebab dekat sini, apabila A bertambah, A kat sini, apabila A bertambah, F pun akan bertambah. A besar, dia darab dengan tekanan, daya pun akan jadi besar. Seterusnya kita lihat kerja. Baik, kerja W
ialah tenaga yang bertindak melalui daya menyebabkan suatu objek bergerak selari dengan arah daya yang dikenakan pada jarak tertentu. Daya dan jarak menentukan ukuran bagi suatu kerja yang dilakukan. Unit bagi kerja W ialah Joule. Ni, Joule atau Newton meter. Rumus berikut ialah hubung kait antara daya, kerja dan jarak. Kalau kita nak mengira kerja W ni, kerja bersamaan dengan daya didarab dengan jarak. Baik, unit bagi kerja ialah Newton meter. Unit bagi daya yang kita belajar sebelum ni ialah Newton, dan jarak guna simbol D kecil dalam meter. Dia kalau melibatkan jarak luas, semua dalam unit meter ataupun meter persegi. Tak ada pakai milimeter ataupun sentimeter, ya. Kita kena tukar siap-siap. Kemudian unit kerja ni, daya darab dengan jarak. Daya dalam Newton, jarak dalam meter, dia jadi Newton meter. N darab dengan D dapat Newton meter. Kuasa P ialah kadar melakukan kerja atau kadar pemindahan tenaga dalam tempoh tertentu. Unit SI bagi kuasa ialah Newton meter per saat atau watt. Newton meter per saat atau watt. 1 watt ialah kerja 1 joule yang dilakukan atau tenaga 1 joule yang dipindahkan dalam masa 1 saat. Rumus berikut digunakan untuk mengira kuasa. Ini ialah formula ataupun rumus yang digunakan untuk mengira kuasa. Kuasa ialah P besar. P besar. Kalau P kecil, tekanan. Kerja dilakukan, watt, dibahagi dengan masa yang diambil. Baik. Kuasa bersamaan dengan kerja yang dilakukan dibahagi dengan masa yang diambil. Masa dalam unit saat. Ya. Tadi dah belajar tentang Newton meter untuk kerja yang dilakukan, kan. Guna unit yang sama, Newton meter. Jadi kuasa P, Newton meter bahagi dengan saat. Ataupun kita tulis Newton, kita tulis, tak muat kat situ. Kita dapat Newton meter per Newton meter saat negatif 1. Ini samalah dengan Newton meter per saat. Baik, itu contoh 1.